فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan lihat beberapa kunci tadabbur Al-Quran. Kita disuruh untuk mentadabbur Al-Quran. Dan kalau kita lihat bahwasanya makna at-tadabbur itu adalah at-tafakkur asy-syamil, iaitu berfikir dengan sempurna yang sampai kita memahami makna dan juga tuntutan daripada kalam Allah Azza wa Jalla. So itu maksud at-tadabbur. Maka apabila Allah menyatakan afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa kamu tidak tadabbur? Mengapa kamu tidak cuba nak faham isi kandungan Al-Quran? So at-tafakkur, fikir dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada kesalahpahaman. Sebahagian orang apabila disebutkan Al-Quran ini, maka mereka selalu menyatakan jangan pandai-pandai baca tafsir sendiri, jangan pandai-pandai nak baca ataupun hatta terjemahan tu pun dia kata nanti sesak jadinya. Maka adakah membaca pengertian Al-Quran boleh jadi sesat? Adakah kita ni baca Al-Quran kemudian kita cuba memahami melalui terjemahannya itu boleh jadi sesat? Maka ini pelik sekali, sangat pelik. Kerana hak ni sama ada, tak tahulah, sama ada dia tu sendiri tak faham apa itu tadabbur. Yang kedua, mungkin dia pun tak tahu ataupun dia diberitahu bahawasanya jangan pandai-pandai baca. Bahawasanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran lidzikri, untuk diingati, untuk peringatan. Allah dah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Fahal min muddakir, maka adakah di sana ada orang yang nak mengambil pengajaran? Maka dah tentu apabila Allah mudahkan Al-Quran ni untuk dipahami dan untuk dizikirkan, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkannya. Dan kita tahu bahawasanya ramai di kalangan orang Islam, macam kita sebutkan tadi, menyebabkan orang lari daripada Al-Quran, menyebabkan orang lari daripada tadabbur, menyebabkan orang mula tak tahulah, dia ada mind setting dia Al-Quran susah untuk dipahami. Dahlah nak belajar Quran tu pun pada dia payah, tadabbur juga payah juga. So apa yang tinggal daripada Al-Quran? Tinggal buah ke arak je lah. Sebab dah susah nak baca, susah nak dipahami. Sedangkan Nabi SAW menyatakan al-mahiru bil-Quran, orang-orang yang mahir dengan Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan dibangkitkan dengan safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan dengan para malaikat. Orang-orang yang nak kepada Al-Quran, baca Al-Quran dan sebagainya, ini al-mahir, mahir pula baca Al-Quran, maka dia, kelebihan dia akan dibangkitkan dengan saf para malaikat. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fi, tapi bila dia baca Quran yatata'ta, gagak-gagak, yatata'ta,
wa huwa alaihi syaq, ya tak terkia-kia kata orang, wa huwa alaihi syaq, dan dia susah nak baca, falahu ajran, baginya 2 pahala. Baginya 2 pahala. Pahala nak baca tu sendiri, dan pahala yatata', pahala susah nak baca tu. Sesusah nak baca tu Allah bagi pahala. Jangan kita, sebagian mungkin dah berumur, sebagian dia rasa malu, dah. Lagi belajar, lagi tak, lagi dia tergagap, tapi nak belajar, maka ada pahala. Allah ini Maha Pemurah, Allah Maha Rahmat. Dan kalau kita sendiri awal-awal lagi dah tak payahlah, teruk ingat dah tua, dah susah benar nak faham, tak payah baca lah. No. Ni lagi menjauhkan orang daripada Al-Quran, apatah lagi nak memahami isi kandungan Al-Quran. Inna mimma yasrifu kathiran minal muslimin an tadabburil Quran, banyak di kalangan orang menyebabkan orang lari daripada tadabbur Al-Quran dan berfikir tentang Al-Quran dan mengingati dan melihat kepada makna-makna Al-Quran itu adalah i'tiqaduhum, adalah i'tiqad mereka susahnya nak faham Quran. Mereka yakin susah nak faham Quran. So hak ni menyebabkan orang lari daripada Al-Quran. Wa hadha khata'un, dan ini adalah kesilapan dalam mafhum, dalam pemahaman kepada tadabbur Al-Quran, dan juga kita jauh daripada apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Macam kita sebut tadi surah Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir, sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran itu lidzikri, maka adakah di sana ada orang yang nak mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran begitu mudah sekali. Jadi ada beberapa, mungkin kita tak dah nak sentuh semua sekali, benda-benda yang penting saja untuk kita sebut hari ini. Bahawasanya pertama sekali kunci untuk mentadabbur Al-Quran itu dah tentu yang pertama sekali adalah hubbul Quran. Yang pertama sekali adalah cinta kepada Al-Quran. Hubbu Al-Quran, sayang, cinta kepada Al-Quran. Dan apabila seorang itu mencintai Al-Quran, maka disitulah kunci pertama untuk dia tadabbur Al-Quran. Maka apabila dia mencintai Al-Quran, kerana itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, ucapan Allah Azza wa Jalla. So apabila kita membaca Al-Quran, maka yang kita baca ini adalah kalamullah. Allah sedang berkata-kata. Dan kata-kata Al-Quran yang disebut ini adalah Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi yang akhir. So Al-Quran yang kita baca baina daffatay, antara 2 kulit, antara kulit pertama dan sampai habis An-Nas itu, maka ini adalah kalam Allah. Yang kita baca ini adalah kalamullah. So bila dianya kalamullah, maka takkah kita rasa suka untuk membacanya? Dan kita membaca ini kalamullah, tak payah bahas lah, betul ke kalamullah, tak kalamullah. Ahli sunnah kata dia kalamullah, dah selesai, full stop. Tak payah bahas qatah ni makhluk lah, hak yang keluar dekat mulut kita tu makhluk ke, tak payah bahas. Buang masa. Kenapa nak dibahaskan? Itu pendirian Imam Ahmad ibn Hanbal. Quran kalamullah, selesai. Qatah ni kan makhluk, semua orang tahu, tak payah cakap, semua orang tahu. Qatah ni makhluk, hak yang ditulis pen itu makhluk, semua orang tahu, tak payah cakap. Sebab tu Imam Ahmad tutup bab ni, dia tutup pintu ni, jangan buka pintu bidah. Apabila kita buka pintu ni, maka akhirnya hak yang keluar makhluk, hak yang tulis makhluk, yang kita baca makhluk. Apa yang kalamullah ni? Maka jauhlah kita daripada kalamullah tu. Macam kita kata, tuan-tuan, lecturer bagi pesanan, lepas habis kelas ni hantar assignment dekat meja lecturer lah, meja depan ni. Yang tolong cakap tu ketua kelas. So ketua kelas tu cakap
hak yang dia nakalkan itu adalah dia nakal itu cakap dia ke cakap lecturer. So dia nakal itu kalam pensyarah, kalam lecturer dia. Imam bagi pesan sikit perut ni, cakap dia tunggu Ustaz, aku pergi tandas Ustaz. Imam kata jangan kamat lagi, Imam kata jangan kamat, dia pergi tandas Ustaz. So yang kita nakalkan, yang kita tolong sampaikan itu adalah kalam imam lah. Itu cara nak fahamnya. Atau dah kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, so yang kita baca itu apa? Kalam Allah lah. Maka yang kita baca kalam Allah, yang kita nakal itu kalam Allah, maka selesai masalah. Jadi apabila kita membaca ini adalah kalam Allah, maka tidakkah kita mencintai Allah Azza wa Jalla? Dan kalau kita mencintai Allah Azza wa Jalla, maka sudah tentulah kalamnya kita nak baca. Dan bila kalamnya baca bukan pula dalam bahasa kita, bahasa Arab, maka dah tentulah kita nak faham. Maka bila nak faham, bacalah terjemahan Melayunya. Sebab kita orang Melayu. Ada orang mungkin susah nak faham bahasa Melayu, bacalah terjemahan Inggeris. Yang penting dia faham apa yang Allah nak daripada kalam dia tu. Maka barulah hak betul, hak kunci pertama ni itu hubbul Quran, mencintai Al-Quran. Dan kalau orang tidak mencintai Al-Quran, bagaimana untuk memahaminya dan bagaimana untuk mentadabbur Al-Quran? Tapi yang ni semua kena train jugalah, kena mujahadah jugalah. Sebab kadang-kadang bila kita dengar Quran, buka je Quran, bila baca dia nguap 50 kali dah. Biasa tu kan. Nak buat macam mana tak apa, baca juga lah. Kali ngantuk penuh, tutup sekejap, bagi rehat, saya ambil, mungkin lah tak cukup oksigen kot kan. Tu yang muat banyak kali tu. Jadi itu tak apa. Yang penting baca. Dan bila baca, kita nak faham. Sebab itu pertama sekali adalah hubbul Quran. Yang kedua adalah ahdaf daripada membaca Quran. Apa dia tujuan daripada kita nak daripada Quran ni? Yang kedua, kuncinya kita kena tahu tujuan. Ahdaf qiraatul Quran. Tujuan untuk kita membaca Al-Quran. Dan kita membaca Al-Quran seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Hasanul Basri. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullah, berkata Al-Imam Hasanul Basri, tabi'in, Qurra'ul Quran thalathatu asnaf. Pembaca, qurra, tukang baca, ataupun pembaca, qari, yang membaca Al-Quran ini ada 3 golongan. Thalathatu asnaf. Pertama, sinfun ittakhadhuhu bida'atan ya'kuluna bih. Pertama, kumpulan yang pertama adalah menjadikan Al-Quran itu semata-mata untuk cari makan. Menjadikan Quran semata-mata mencari makan. Wa sinfun aqama hurufahu wa dayya'u hududahu. Yang kedua adalah golongan yang membaca Al-Quran dengan memelihara hurufnya. Memelihara hurufnya maksudnya betul-betul tengok sampai bacaan tu jangan bagi silap dan sebagainya. Tetapi wadayya'u hududahu, tetapi dia melampau sangat dalam menjaga huruf-huruf Quran sehingga hududnya diabaikan. Apa maksud hududnya? Sehingga yang maksud tujuan utama Quran itu tak dipahami dan diabaikan. So golongan pertama tadi yang menjadikan Quran bida'ah. Bida'ah ni barangan untuk dijual beli, barangan untuk mencari makan, penuhkan perut dia. Hak ni untuk tujuan dunia. So dia membaca Al-Quran jadi qari untuk dapat duit semata-mata. Dia pandai mahir baca Quran, kemudian berniaga dengan Quran. Sebab itu para ulama bila dia bahas, boleh tak kita ajar Al-Quran dan ambil upah? Boleh, atas masa yang digunakan, bukan atas mengajar Quran tu. Bukan atas mengajar Quran.
Kita ambil atas masa sejam tu, sejam yang kita luangkan masa untuk mengajar tu, maka kita dibayar upah atas masa yang kita pakai, bukan sebab mengajar alhamdulillahi rabbil alamin. Satu hari ni anak I ni you mesti satu hari itu satu page. Tak penting. Yang penting dia boleh baca lah. Bukan semata-mata hak kita nak sebab aku ngajar alhamdulillah alif bata tu, maka nak duit daripada situ. Maka para ulama kata boleh ambil upah dengan syarat maksud daripada ambil upah itu adalah atas masa yang dia gunakan untuk mengajar. Itu satu. Dua, menggunakan Al-Quran dengan tujuan dunia. Menggunakan Quran dengan tujuan dunia termasuk dalam sinful yang pertama tu. Golongan pertama yang menjadikan Al-Quran tempat cari makan. Seperti ada orang menggunakan ayat-ayat tertentu untuk mendapat habuan dunia. Bacalah ayat sekian-sekian pada setiap Khamis malam Jumaat sebanyak 50 kali kau akan dapat khadamnya. Ini siapa ajar ni? Al-Quran tu kalam Allah, ada khadam. Ada khadam pula yang menjaga ni. Tu apa nama, mana kau dapat ni? Kan mengamalkan ayat sekian-sekian, surah sekian-sekian, ayat sekian-sekian pada setiap Khamis malam Jumaat, diamalkan selama sebulan. Tiba-tiba dapat jin merepek. Hak ni tak diajar oleh Nabi dah. Hak ni tak diajar oleh para salaf. Pada hari-hari tertentu atau malam-malam tertentu untuk mendapatkan sesuatu yang tertentu. Nak kebal ke apa ke, dia pun baca ayat sekian. Nak kaya, amallah ayat sekian. Ini mana datang? Nak kaya, baca ayat sekian. Nak nak handsome, baca ayat sekian. Nak anak jadi cantik, baca surah Maryam. Nak anak handsome, Yusuf. Habis kalau baca Baqarah nak jadi apa? Dia lembu. So hak ni menggunakan Al-Quran untuk tujuan dunia ni. Maka hak orang yang macam ni laisa laha nasib. Tak ada nasib dekat akhirat, melainkan Allah akan bagi apa yang dia nak kat dunia. Hari akhirat engkau tak ada apa-apa yang Allah nak bagi. Bahkan orang-orang yang macam ni menggunakan Al-Quran untuk tujuan nafsu, tujuan dunia, maka hak ni akan mungkin Allah Ta'ala campakkan pula dalam neraka Allah Azza wa Jalla. So hak ni yang pertama tadi, menggunakan Al-Quran untuk mencari makan ataupun untuk tujuan dunia ni. Yang kedua tadi, aqamu hurufahu wa dayya'u hududahu. Menjaga huruf-hurufnya tetapi dia punya hudud, apa yang perlu dipahami pada Quran, dia kesampingkan. Dia tak ambil perhatian. Bahkan dia tak heran pun. Yang penting kau pandai baca. Baca tarannum, ikut tarannum. Tarannum ini, tarannum tu, tarannum ini, tarannum tu. Kehidupan dia daripada dia belajar ke dia kecil sampai ketua belajar tarannum, dia faham ni tak? Hak ni. Yang kedua, kita disuruh belajar Al-Quran. Ya. Wa man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa yang tidak melagu-lagukan Quran bukan di kalangan kami. Tapi lagu yang macam mana? Hak tu, hak yang famous pula bulan Ramadan ni, hak Syekh apa? Aiman Suwaid kan. Banyak main daripada Asia kan. Tapi Arab pun ada juga lah. Baca kan, dia tegur kan. Ikutlah qurra yang mutqin. Jangan ikut penyanyi-penyanyi Quran. Ni lah. Kadang-kadang kita melampau dalam tarannum. Adakah Al-Quran mesti dengan tarannum? So tarannum ni mesti suara sedap. Siapa suara tak sedap? Tak payah baca. Adakah dia tak masuk dalam yang tak melagu-lagukan Quran? Lagu-lagu pun lagu-lagu yang makul lah. Lagu-lagu yang mendekatkan kita kepada makna Quran.
Bukan lagu-lagu yang ambil lagu-lagu Bollywood kemudian dibubuh kat Quran. Ambil lagu amma yatasaalun ani naba'il azim. Alladzina hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Tak boleh lah ambil lagu Popeye dia buat baca Quran. Hak ni no. Hak ni mengarut, tak dibenarkan. Bahkan itu tidak menghormati Al-Quran. Ini kalam Allah. Ya, jagalah huruf-hurufnya, makhrajnya, tapi jangan takalluf, jangan melampau. Ada orang kita ni tarannum bukan Quran saja, azan pun nak ditarannumnya. Azan tarannum, iqamat tarannum. Tu apa lagi kan. Semua ni mengarut. Sampai kursus azan tu panggil imam-imam Bilal, kursus imam dan Bilal dibuat. Yang diajar dalam tu, tuan-tuan, okey, ini azan Mekah ya. Azan Mekah. Okey, ini pula azan, ini azan India. Ini azan Pakistan. Ini azan Malaysia. Ini azan Mesir. Apa hal ni? Kau nak mengajar cara azan ikut sunnah ke nak ajar lagu azan Mekah, lagu azan India, lagu azan Malaysia, sehingga melampau dalam babnya ni, sehingga dia boleh pula tiru-tiru semua azan-azan negara-negara ini. Apa faedah? Tapi sunnah dalam azan dia tak mengajinya, dia tak mengajar apa dia dalam azan dan sunnah. Nak tanya pasal sebab Ustaz sebut azan tadi. Ada ke boleh ambil sanad Ustaz? Azan? Kalau yang Al-Quran ni ada orang saya yang bawa ni sanad azan. Tanya Ustaz lah. Betul kan cerita Muhammad? Sanad Quran masyhur lah kan, sebab Quran itu dinakalkan kepada kita dengan sanad. Sama juga dalam iaitu hadis. Apa-apa yang datang daripada hadis, ya ada sanadnya. Tapi sanad azan ni, ni saya tak tahu. Wallahu a'lam. Adakah tak tahu. Wallahu a'lam mana datangnya. Sanad serban. Mana datang sanad serban? Ada pula yang mendakwa dia ambil daripada tok, dia ambil tok sampai Nabi SAW. Tapi serban cara dia tu, dia kata cara Nabi lah. Habis serban Sudan, serban Malaysia, tak ada sanad serban ni. Malaikat sanad itu sampai kepada masyayikh lah, pada guru-guru dia je. Mana ada sanad-sanad serban? Habis tu mana ada sanad jubah? Jubah yang kita pakai ada sanad, seluar ada sanad, tudung kita ada sanad daripada Aisyah. Tak ada. Melampau, takalluf yang tak sepatutnya. So samalah azan pun. Azan hanya disebutkan siapa yang suaranya anda sautan, siapa suaranya yang kuat. Untuk apa tujuan azan? Tujuan azan untuk bagi tahu waktu solat dah masuk. Adakah Bilal azan dengan lagu yang tertentu? Kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Hatta Al-Quran mana ada yang sampai bersanad tu dengan lagu? Yang sanad itu adalah cara bacaan tu, panjangnya, pendeknya, berapa harkatnya, nak muncung ke tak nak muncung ke. Itu yang dia ambil sanad tu. La ta'manna au la ta'manna. Hak tu yang kita ambil sanad tu. Bukan sanad, kalau sanad lagu jenuh kita. Mana ada sanad lagu. Hak yang syekh-syekh yang ada sanad Quran tu pun lagu tak sedap mana pun, tapi bacaannya betul, makhrajnya tepat. Lagu dia lah kan. So lagu terpulang lah. Jangan melampau pula dalam lagu, macam disebutkan tadi. So ni yang kedua, iaitu golongan yang mementingkan huruf-hurufnya. Kita kalau Quran tu yang tak belajar tajwid masalah, yang dah belajar tajwid pun masalah juga. Yang tak belajar tajwid tak betul lah caranya, dia pun pergi masuk kelas tajwid.
Lepas masuk kelas tajwid, okey, sila jadi imam, dia pun al punya dia nak ustaz kata macam itik serati. Dia itik serati pun dia tak tahu. Tak pernah duduk ke bandar. Itik serati tu yang mana satu? Kan? Yang dia pun tak masuk-masuk dia. Jadi masalah. Dah belajar tajwid pun masalah juga. Salah. La dulu baru masuk dad. Sampai ke sudah tak habis. Dia pun Allahu Akbar. Tak masuk-masuk. Alham tak habis. Itu pun alham. No, tak boleh. Alham tak boleh sambung. Alham. Dia pun alham. Allah. Penat ni. Bila imam rukuk jadi, semua jadi. Lepas imam rukuk je dia jadi. Yang mana was-was lepas waktu imam rukuk tu jadi dapat. Pelik kan? Syaitan. Ini syaitan. Itu takalluf, melampau-lampau. Sehingga melampau-lampau dalam menjaga huruf dan lagu-lagu Quran, sehingga yang sepatutnya adalah memahami isi kandungan Al-Quran. Itulah yang penting sekali. Sebelum berikutnya kau nak menyedakkan lagu kau tu, lain kali faham dulu. Yang ketiga, sinfun sebelum tu wadaya'u hududahu wastatalu bihi ala ahli biladihim wastadaru bihi al-wulad. Dah pandai baca qari, maka dia pun menjajalah sekeliling kampung. Terror baca, sedap bacaannya. Maka dipanggil pula ke istana, dipanggil pula ke pejabat Perdana Menteri, selalu dipanggil jadi imam tarawih, kan? Itulah kerja dia. So kerjanya duk sibuk dengan lagu-lagu Al-Quran, sehingga hak dia pun tak faham Al-Quran, tak faham fiqhnya. Mudah-mudahan, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, kata la katharahumullah, mudah-mudahan Allah tak banyakkan golongan macam ni. Dan yang ketiga, sinfun amadu ila dawa'il Quran. Yang ketiga adalah golongan yang nak kepada Al-Quran tu menjadi penawar kepada hatinya. Ini yang golongan ketiga. Fawada'uhu ala da'i qulubihim, dan dijadikan Quran itu sebagai ubat penawar untuk mengubati hati jantungnya, mengubati penyakit-penyakit hati jantungnya. Farakadu bihi fi maharibihim, maka hak ni yang sepatutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada mereka ini al-ghaith, iaitu hujan. Al-ghaith ni hujan yang penuh rahmat. Dan juga wa yansuru bihim 'ala al-a'da, maka hak ni didoakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri supaya ramai hak yang sepatutnya. Itu kata Al-Imam sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, kaifa antum, bagaimana kamu nanti bila akhir zaman, kathratu qurra'ukum, banyak tukang baca Quran tapi kurang ulamanya. Tukang baca Quran ramai sekali, tapi yang faham Quran tak ramai. So bila akan berlaku tu, sebelum tu Abdullah bin Mas'ud kata akan ada akhir zaman nanti itu bid'ah muncul dengan banyak, kejahilan melata. Maka bila ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, bila akan berlaku? Apabila banyaknya qari Quran tapi fahamnya tak banyak orang, dan apabila banyak pemimpin yang ramai pemimpin tapi amanahnya kurang. So itu zaman yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Mungkin zaman kita lah. Zaman mana lagi? So zaman kita dah zaman akhir dah ni. Maka banyak hak yang pandai baca Quran dan kurang faham kepada Al-Quran. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ilmu yang kita nak daripada Al-Quran itu ilmun bi awsafil ilah wa fi'luh, ilmu tentang sifat-sifat Tuhan, sifat Allah Azza wa Jalla dan perbuatan Allah. Wa kadzalika al-asma'u lirrahman,
dan ilmu tentang nama-nama Ar-Rahman, nama-nama Allah Azza wa Jalla, dan ilmu wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuh. Berikutnya, ilmu amar dan nahi, iaitu perintah Allah dan larangan Allah, yang itu merupakan agama yang Allah turunkan. Itu ilmu kita nak daripada Quran. Apa ilmu kita nak daripada Quran? Ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Maksudnya tentang Allah lah, tentang Tuhan kita. Tentang Tuhan kita. So Tuhan kita nak kenal macam mana? Dalam ni. So ini kitab yang mengenalkan kita kepada Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Dan berikutnya ilmu tentang al-amru wan nahi. Lepas kita tahu tentang Tuhan kita Al-Khaliq, maka kita kena tahu apa perintah dia, apa larangan dia, yang mesti kita turuti dan mesti kita patuh. Dan berikutnya wa jazaohu yaumal ma'ad, dan ilmu yang kita nak adalah balasan pada hari kita akan dibangkitkan nanti, itu hari akhirat nanti. Ilmu tentang itu, ilmu tentang kita akan mati dan kita akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat besok. Apa yang akan jadi nanti, semua dalam ni, semua dalam Al-Quran. Wal kullu fil Qur'ani wa sunnani allati ja'at 'anil mab'uthi bil Qur'an, dan kesemua itu ada dalam Quran dan ada di dalam sunnah-sunnah yang dibawa oleh al-mab'uth, yang diutuskan oleh Allah dengan Al-Quran. Itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So ini ilmu yang kita nak dari Quran. Dan ilmu inilah yang Allah maksudkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju akhirat. Ni lah ilmu yang kita nak ni, panduan tu, iaitu ilmu yang membawa kita kepada tahu apa yang wajib kita lakukan, al-amru wan nahi tadi tu. Dan bila kita memahaminya, Allah mudahkan bagi kita jalan menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Dan apabila Al-Quran maksudkan ilmu, dan apabila hadis maksudkan ilmu, ilmu dekat situ lebih spesifik, iaitu ilmu syarak, ilmu syar'i. Bukan bermakna ilmu matematik tak penting, bukan makna ilmu sains, ilmu-ilmu yang keduniaan ni tak penting. Itu ilmu datang dari Allah Ta'ala juga, dah ada dalam Quran. Tapi ilmu yang spesifik yang kita nak adalah ilmu yang membawa kita, yang menunjukkan kepada kita jalan hak yang bawa kita menuju Allah Azza wa Jalla. Yang dengan jalan itu, bila kita ada ilmu tentangnya, macam kita buat contoh sebelum ini, iaitu seorang yang bawa kereta. Bila dia bawa kereta pada waktu malam yang gelap, kalau dia tak ada lampu kereta tu, memang tak boleh jalan lah. Dia bawa kereta dalam keadaan gelap gelita, lampu kereta padam, agak-agak boleh jalan tak? Tak boleh lah, tergagor-gagor kata orang. Tak boleh lah, takkan nak bawa 120 lampu tak ada, masuk longkang ni. Tapi bila ada lampu, buka pula high beam 140 dia pergi tengah malam. Begitulah perumpamaannya apabila kita ada ilmu ni dalam ni, maka laju kita akan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab faham apa tanggungjawab kita, apa yang perlu kita buat, apa yang tak boleh kita buat, dan ke mana kita nak pergi, apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala ni. Maka itulah lampu tu, dan lampu itulah yang kita namakan hidayah. Hidayah Allah Azza wa Jalla, nur. Allahu nur samawati wal ard. Arasy Allah Ta'ala itu juga diterangi oleh cahaya. Cahaya mana? Cahaya daripada Allah Azza wa Jalla, cahaya daripada wajah Allah. Maka menerangi kepada arasnya, dan menerangi dari arasnya itu menerangi syurga-syurganya. Sebab makhluk yang paling tinggi itu arasy Allah Azza wa Jalla. Allah atas arasy. Di bawah arasy ada syurga tak? Syurga. Maka ahli-ahli syurga diterangi dengan cahaya arasy.
Cahaya arsy itu diterangi dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab Allahu nur, Allah itu cahaya. Sebab itu nurun ala nur, itu Allah, bukan Nabi ya. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya, itu Allah Azza wa Jalla. So itu ilmu yang kita nak daripada Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayat yang pernah kita baca pada yang lalu, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati orang beriman nak khusyuk kepada zikir Allah dan apa yang diturunkan daripada kebenaran. Jangan jadi macam Yahudi dan Kristian yang diberikan kitab sebelum kamu, telah berlalu masa panjang kepada mereka dengan kitab yang Allah bagi, Taurat dengan Injil, tapi Taurat dengan Injil yang ada pada tangan mereka itu tidak melembutkan hati mereka. Faqasat qulubuhum, hati mereka jadi kerah, dan banyak di kalangan mereka fasik. Maka Allah sebut dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Berikutnya ayat yang ke-17, lepas Allah cerita bila hati jantung mukmin nak khusyuk kepada Al-Quran ni, jangan jadi macam yang diberikan kitab, keras hatinya, dia tak jadi lembut, dia tak khusyuk dan dia tidak tunduk kepada kitab Allah. Jangan jadi macam tu. Dan Allah sambung ayat 17, i'lamu annallaha, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala yuhyil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan tanah bumi yang mati dengan air hujan. Allah menghidupkan bumi ba'da mautiha, lepas matinya bumi, tanah tu mati, Allah hidupkan. Dan Allah hidupkan dengan air hujan lah, air hujan yang ditimpakan. So bila air hujan timpa, maka Allah tumbuhkan pokok-pokok yang banyak, Allah tumbuhkan daripadanya buah-buahan dan jadi rezeki kepada manusia. Kemudian qad bayyana lakumul ayat la'allakum ta'qilun, telah kami jelaskan kepada kamu tanda-tanda, mudah-mudahan kamu berakal, mudah-mudahan ada akal fikir. Allah sebut, lepas disebut tentang jangan jadi macam Yahudi dan Kristian, ada Taurat dan Injil tapi tak pakai Taurat Injil dalam melembutkan hati, tak ada, keras. Dan mereka itu fasik. Kenapa fasik? Tak mau ikut Taurat dan Injil itu, diubah-ubahnya dengan ikut selera mereka. Dia buang apa yang dia tak suka dan dia tokok tambah apa yang dia suka, dan dia kata ini kitab Allah. Banyak cantik. Dan Allah Ta'ala tidak menjanjikan untuk memelihara Taurat dan Injil lah. Apabila Nabi SAW lahir dan apabila Nabi diutuskan yang akhir, maka Quran ini dijanji oleh Allah, Allah jaga dia, bukan makhluk yang jaga dia, Allah yang jaga dia. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun, Allah yang jaganya. So bila Allah yang jaganya, apa? Ada usaha nak padam one word saja. Tak nak one word, satu huruf je. Ada orang cuba padam satu huruf je daripada Quran, ada orang tahu. Ada orang tahu. Itu Allah memelihara Al-Quran dan sehingga hari akhir, maka Allah yang memeliharanya. Maka bila Allah peliharanya, Allah bagi peringatan kepada kita, orang yang umat Nabi Muhammad yang akhir ni, jangan apabila Quran ada kat kita ni, hati kita tak jadi tunduk kepada dia. Jangan jadi Quran yang ada pada kita ni tak melembutkan hati kita. Maka seumpama Allah menghidupkan bumi, tanah yang kering kuntang, yang dah mati, begitulah Quran menghidupkan tanah yang ada ni. Allah menghidupkan tanah ni. So tanah yang mati ni, maka Allah hidupkan dia. So bila Allah hidupkan dia, maksudnya kena baca Quran dan kena faham isi kandungan Quran. Dan bila kita faham, maka inilah dia air yang menyirami hati jantung kita ni. Maka bila dia siram kepada hati jantung kita ni, dia tak jadi keras, dia akan jadi lembut. Dan daripada yang lembut itu melahirkan khusyuk, melahirkan khudu', melahirkan mukhbitun, yang kuliah yang lalu, mukhbitun, orang yang tunduk dan khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka barulah kita dapat manfaat dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran ni. Maka itu surah Al-Hadid ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kemudian
antara makna al-hadaf dalam bab ini juga, apabila kita faham tujuan Quran ni, pertama kita nak faham dia, ilmu yang kita nak. Yang berikutnya, antara maksudnya juga adalah kita nak bermunajat dengan Allah dengan Al-Quran ni. Maka kita baca Al-Quran ni bermunajat kepada Allah. Maka kalau kita rasa nak bersembang dengan Allah, bacalah Quran ataupun solat. Kerana bila kita solat, kita baca Quran. Dan sehingga apabila kita solat ataupun kita membacanya, maka seolah-olahnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So itu namanya munajat. Munajat maksudnya berbisik-bisik. Itu maksud munajat. Bisik, bukan menjerit. Bisik. Bukan tak boleh baca Quran kuat-kuat, boleh. Tapi tujuan baca Quran adalah antara munajat. Kita nak berdua-duaan. Baca boleh ruqyah untuk, bukan tak boleh, boleh. Bahkan apa nama, baca Quran kuat-kuat kalau tak mengganggu orang lain, bacalah kuat. Tapi kalau ada orang solat sebelah kita ke dan sebagainya, kena perlahankan bacaan Quran. So kita kita bermunajat kepada Allah dengan Al-Quran. Dan kita tak baca beberapa banyak riwayat daripada salaf. Dan juga apabila tujuan kita membaca Al-Quran ini antaranya adalah istishfa'. Ini juga termasuk dalam benda yang sama, tujuan ilmu tadi. Dan berikutnya untuk munajat, yang berikutnya adalah istishfa'u bih, untuk supaya Al-Quran ini jadi ubat untuk kita. Al-istishfa'. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami telah turun ke Al-Quran ini ma huwa shifaa'un, iaitu penawar, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat kepada orang beriman. So ini penawar, ini ubatnya. Ubatnya bukan ubat sakit perut. Boleh juga lah, boleh, sebab di umum syifa. Tapi yang paling penting ubatnya itu ubat hak yang tak nampak, ubat dalam penyakit hati. Di samping kita juga berubat dengan hak penyakit fizikal. Boleh tak? Boleh. Itu namanya ruqyah tadi tu. Tapi orang kita ruqyah ni bila masuk jin je, dia kata. Bila ada jin, bila dia meracau, bila dia terasa terganggu ke apa, mulalah ustaz boleh tak tolong ruqyah. Tapi bila dia batuk, dia baca Quran tak? Bila dia pening kepala, baca Quran tak? Tak lah kan? Sebab Quran ni untuk yang kena jin saja. Dia faham gitu. Walaupun dalam hadis atau riwayat, tak ada satu hadis pun yang Nabi ruqyah orang kena jin. Tak ada. Dan tak ada satu hadis pun sahabat ruqyah orang kena jin. Yang ada hak ruqyah tu baca Fatihah, yang kena sengat kala jengking tu. Tu ada baca Fatihah. Sengat kala jengking, bukan kena sengat dengan jin. Walaupun Quran kata orang yang mengambil riba itu seumpama yatakhabbatuhu syaitan minal mas, macam dirasuk setan. Orang yang mengambil riba macam dirasuk setan. Memanglah dia buat jahat, dirasuk setan lah. Tapi yang penting macam sebut istishfa', apa-apa pun, tak kira lah sakit fizikal ke, tapi itu yang paling penting sekali, sakit rohani. So sakit rohani ni lah ubat dia baca. Kenapa rasa anxiety, kenapa rasa kesunyian, kenapa rasa macam ada gangguan? Sebab kita tak baca, dan kita tidak menjadikan dia sebagai penawar hak yang tak nampak. Di samping memanglah kita kata apa-apa pun, kalau kita baca Quran setan lari juga lah tak. Baca surah Baqarah dan Rumah kan setan lari. So di samping setan lari, di samping kita nak mengubat ni jiwa kita ni. Dan apabila kita baca Quran nak mengubat jiwa, dan bila kita faham apa yang Allah nak, maka di situlah datang value kepada Al-Quran yang kita baca. Maka itu al-istishfa'u bihi. Berikutnya
ada perkara yang penting juga untuk yang kita sebut, mungkin yang terakhir, iaitu antara kunci yang paling penting sekali, an takuna al-qira'atu fil lail. Hendaklah membaca Al-Quran ini jadikannya pada waktu malam. Ini antara kunci tadabbur. So kunci tadabbur Al-Quran adalah an takuna al-qira'atu fil lail, iaitu menjadikan ianya bacaan pada waktu malam. Innal laila wa khasatan waktu sahar. Sesungguhnya waktu malam dan khususnya waktu sahur. Waktu sahar. Sahar tu maksudnya sahur. Sahur ni bila? Qubailil fajri, dekat nak subuh. Fajar min afdalil awqat lizikr, antara waktu yang paling afdal untuk zikir. Dan zikir yang paling afdal Al-Quran. Al-Quran. Fadzakiratu takunu fi a'la mustawa bisababil hudu was-safa. Kerana waktu sahur ini, sebelum subuh ini, keadaannya hudu, tenang. Wasafa, sangat bersih, murni. Itu keadaannya subuh. Sebab tu subuh nak hafal Quran pun hafal sebelum subuh. Pagi hafal Quran, bukan tengah hari. Tengah hari penat-penat kerja tu pun dah hafal, tak masuk. Baca 5 kali pun belum tentu masuk. Tapi waktu sahar, waktu sahur, baca. Dan cuba kita baca, amati, dan waktu tu tenang, cepat masuk. Wa mimma yadullu ala kaunil qira'ati fil layli ahadu mafatih at-tadabbur, dan antara yang menunjukkan bahawasanya membaca pada waktu malam itu salah satu kunci tadabbur itu adalah firman Allah surah Al-Isra 79. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal layl, dan daripada malam. Wa minal layli fatahajjad bihi. Fatahajjad bihi itu maksud bangkit malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai nafilah, sunat bagi engkau. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengutuskan kau kepada maqam yang mahmud, tempat yang terpuji. Dan Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Dalam surah Al-Muzammil ayat 6, inna nashi'atal layl, sesungguhnya bacaan pada waktu malam itu, hiya ashaddu wat'an, adalah sangat-sangat tenang. Ashaddu wat'an. Allah kata ni surah Muzammil. Muzammil ni apa? Wahai orang berselimut. Siapa? Nabi. Maka Allah katakan Nabi, iaitu inna nashi'atal layli, sesungguhnya di keheningan malam itu, asyaddu wata'an, sangat-sangat tenang. Asyaddu wata'an wa aqwamu qila, dan sangat berkesan untuk dibaca. So itu menunjukkan bahawasanya waktu malam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bertadarus dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah waktu malam. Tadarusnya pada waktu malam. Dan bahawasanya para salaf itu menjadikan surat Al-Quran itu adalah rasail min rabbihim. Para salaf menjadikan Al-Quran itu surat daripada Tuhan mereka. Rasail min rabbihim. Fakanu yatadabbarunaha bil lail. Maka oleh kerana dia surat daripada Tuhan, maka mereka mentadabburnya waktu malam. Wa yatafaqqadunaha fin nahar. Waktu siangnya itu susah. Siangnya tak masa nak baca. Dapat surat dulu on surat. Sekarang WhatsApp daripada awet. Berbedak kan. Dulu surat. Malam-malam dia pun baca, tengok atas katil. Malam baru nak baca lah. Waktu baca pula waktu zuhur, siapa punya surat tu? Kan kena kacau. Maka waktu malam semua orang tidur. Maka bila semua orang tidur, kita anilah time kita nak baca surat awet ni. Kan? Barulah faham. Barulah masuk dalam hati. Kan? Hak ni para salaf. So para salaf menjadikan Al-Quran ini surat daripada Tuhannya. Maka mereka yatadabbaruna bil lail. Maka mereka tadabburnya adalah pada waktu malam. Berkata Imam Nawawi rahimahullah,
yang bagi lil mar'i an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Quran fil lail. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, hendaklah kamu ambil berat Al-Quran ni adalah pada waktu malam itu lebih banyak, akthar. Waktu malam jadikan dia lebih banyak daripada waktu siang. Kerana waktu siang kita diganggu dengan pekerjaan. Banyak benda-benda lain nak kena buat waktu siang. Nak masaknya kan, nak masak buka puasanya dan sebagainya. Maka siang bukan tak boleh, boleh tapi dikacau. Maka yang terbaiknya waktu malam. Tak kira lah waktu malam tu bermula lepas maghrib, tapi maghrib tu still masih ada kerja yang nak kena buat. Maka tengah malam sehinggalah waktu suhur, waktu pagi, maka itulah terbaik kunci untuk tadabbur Al-Quran. Maka waktu itu buka Quran, ambillah mana-mana ayat yang kita nak tadabbur dan baca maknanya, lebih faham. Kadang-kadang baca waktu siang, baca sekali tak faham, baca lagi tiga-tiga tak faham. Tapi waktu malam bila baca sekali dengan penuh keinsapan dan sebagainya, baca sekali masuk terus, faham dah ayat ni. So ini adalah antara kunci yang paling penting untuk kita mentadabbur Al-Quran, dan ianya adalah dilakukan oleh para salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita dengan Al-Quran ini sebagaimana doa yang Nabi doa, ya Allah jadikan Quran ini rabi'a qulubina atau rabi'a qalbi. Wahai Tuhan, jadikanlah Quran ini rabi'. Rabi' ni apa dia? Musim. Rabi' musim apa? Syita musim as-sayf panas, syita musim sejuk. Rabi' bunga, musim bunga. Kita minta ke Allah dalam doa Nabi, engkau jadikan antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikan Quran ini musim bunga untuk hati kita. So musim bunga tu dia, kalau saif panas, kalau syita sejuk. Tak ada siapa suka duduk kat winter. Winter duduk 1 hari 2 hari seronok lah. Cuba duduk saja, aku tak mau. Duduk US, duduk atas ada salji, semua turun Florida. Tak ada salji. Kita duduk kat Malaysia ni sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang tahun boleh buat kerja tak. Cuba ada salji, jenuh kita. Tak cantik juga. Saif pun tak cantik, panas. Loroh, tak cantik. Yang paling cantik, paling tak panas, paling tak sejuk Rabi'. Itu musim bunga. Cantik. Hak tu Nabi guna. Jadikan Quran ni rabi'ah qalbi. Dan juga nur dan cahaya. Dan juga yang menghilangkan ham. Jadikan Quran ini rabi', kemudian wajala wa hamid, dan untuk menghilangkan duka cita dan menghilangkan rasa gundah gulana. So inilah dia ubat kepada anxiety. Inilah ubat kepada sakit jiwa. Inilah ubat kepada pening kepala dengan kehidupan dunia. Maka inilah ubat dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Mungkin kita tak jumpa lagi dah. Tinggal 10 yang akhir. Hari ni 21 dah. Mudah-mudahan 10 yang akhir ni setiap harinya kita hidupkan, dan insya-Allah siapa yang setiap harinya hidupkan dan bercita-cita nak Lailatul Qadri, insya-Allah dapat. Insya-Allah dapat. Dan bila bermulanya Lailatul Qadri? Lepas maghrib. Maksudnya lepas azan maghrib buka puasa. Solat maghrib. Bermula dari itu doa. Bermula daripada itu baca Quran. Bermula itu zikir. Tarawih. Sampailah fajar. So tempohnya lama dan panjang. Nak buat apa? Sukatilah. Masuk sukati itu, siapa yang kuat baca Quran, silalah baca Quran banyak. Siapa yang kurang sikit baca Quran, siapa yang malas juga nak solat, zikir. Asyik zikir lah, nak zikir apa lagi tu? Doa. Allah, antara rahmat dia, Allah tak tentukan amalan tertentu. Itu rahmat dia. Maka siapa yang kuat salat, silakan. Siapa yang mungkin salat tu tak berapa nak kuat, tapi kuat pula baca Quran, silakan.
Siapa yang mungkin salat pun tak kuat, Quran tak kuat, zikir silakan. Ada orang pun dah habis semua pun dah zikir. Nak zikir apa? Yang dia tahu subhanallah je. Yang dia tahu subhanallah, alhamdulillah, Allah. Itu je dia tahu. Lain dia tak tahu, dia tak apa pun. Doa. Aisyah radhiyallahu anha kata kat Nabi, kalau aku tahu malam tu Lailatul Qadar, apa aku nak buat? Saya kata satu doa aja. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah habis. Itu je Nabi ajar. Wahai Rasulullah, malam berjam-jam, takkan satu je doanya? Aisyah tak tanya pun. Tu cerdiknya Aisyah. Yang kita ustaz lagi ada amalan lagi ustaz Ali. Ada amalan ni yang ada satu pun tak larat nak buat. Biarlah satu, tapi kita duk ulang dan faham pula maknanya, kan? Itu lebih bagus. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.